أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya sama-sama kita dapat bertemu pada hari ini dalam program rakaman kelas takmir pada hari Selasa 13 hari bulan Julai 2021 di Surau 2 Al-Mursid, Kuala Selangor. Dan program ini adalah anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Semoga ianya mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mempertingkatkan amal ibadah kita, syariah kita, memperbaiki akhlak kita dan memantapkan, meneguhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rukun-rukun iman. Tuan-tuan hadirin sekalian, amalah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan sifat belas ihsan Allah Subhanahu wa taala, semoga wabak yang masih kita hadapi ini, COVID-19 ini, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita sentiasa mengukuhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, hari ini kita bersiaran kita akan membicarakan dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Masih lagi kita bincang dalam tajuk rukun iman yang ke-4, iaitu percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk kepada tajuk kitab-kitab yang wajib diketahui oleh semua muslimin dan muslimat untuk memperkukuhkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mukallaf dengan jalan tafsil, iaitu dengan jalan satu persatu, ialah 4 kitab yang terbesar, iaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Ibrani, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Kibti, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Saryani, dan kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Jadi semua keempat-empat kitab ini telah diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan sebagai panduan kepada umat Islam, umat yang beriman pada Allah pada ketika itu. Kecuali Al-Quran
Ia sesuai sepanjang zaman dan boleh diguna pakai sehingga ke hari kiamat. Sehubungan dengan itu, selain daripada 4 kitab yang terbesar, wajib juga bagi setiap orang yang mukallaf, yang Islam, mengetahui beberapa kitab-kitab yang kecil-kecil dengan jalan ijmal, iaitu dengan jalan ringkas. Kitab tersebut dinamakan suhuf atau risalah kerana ia merupakan beberapa lembaran muka surat. Suhuf itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Musa AS, dan juga kepada beberapa Nabi yang lain, Nabi Sis, Nabi Idris, kerana ia merupakan lembaran-lembaran kecil yang menjadi panduan kepada kehidupan manusia pada ketika itu. Dalam surah An-Najm, ayat yang ke-36 hingga yang ke-42, Allah berfirman yang bermaksud, atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam suhuf, yakni risalah-risalah Nabi Musa dan juga dalam risalah-risalah Nabi Ibrahim, yang memenuhi dengan sempurnanya akan segala yang diperintahkan kepadanya. Dalam risalah itu ditegaskan, sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seorang melainkan balasan apa yang diusahakannya, dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya pada hari kiamat. Kemudian usaha itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna, dan sesungguhnya pada hukum Tuhanmu lah kesudahan segala perkara. Ini adalah bukti suhuf Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim, iaitu lembaran kecil yang tidak termasuk dalam kitab Taurat. Kemudian dalam surah Al-A'la pun ada Allah sebut ayat yang terakhir sekali, iaitu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-19. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa. Mengenai kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua rasulnya, tidak disebutkan nama-nama kitab itu dalam Al-Quran. Malah hanya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa bagi setiap Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, diberi kepada mereka itu risalah kerasulan untuk disampaikan kepada kaumnya. Firman Allah yang bermaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Mulanya manusia itu ialah umat yang satu, menurut agama Allah yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan Nabi-Nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang yang beriman dengan balasan surga, dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama-sama Nabi-Nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci yang tersebut, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas, yakni mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama manusia. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya,
dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul, lurus menurut undang-undang dan peraturannya yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Oleh yang demikian, wajib bagi orang-orang yang mukallaf beriman dengan jalan ijmal kepada kitab-kitab yang tidak disebutkan dalam namanya dalam Al-Quran, dan tidak harus membangsakan kitab itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajib beriman bahawa kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran itu diturunkan adalah benar, memberi petunjuk dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah beberapa bukti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab bersama-sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utuskan kepada sesuatu kaum. Jadi maknanya kat situ kita kena beriman. Dan yang penting sekali ialah dengan 4 kitab yang terbesar itu kita kena percaya. Kitab yang asal yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul yang berkenaan. Adapun pada sekarang ini ada kemungkinan kitab-kitab itu kecuali kitab Al-Quran telah diubah suai mengikut selera para pendukung agama mereka, penyelewengan manusia dan sebagainya. Maka kita kena berhati-hatilah. Kalau tuan-tuan membaca kitab Zabur, membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, kena berhati-hatilah dan dipadankan juga dengan kitab Al-Quran. Mana yang sesuai dengan kitab Al-Quran, ambillah. Mana yang tidak sesuai dengan kitab Al-Quran, maka tinggalkanlah, kerana ia boleh merosakkan akidah kita. Jadi pada zaman sekarang ini, zaman maya ini, zaman teknologi ini, maka perhabaran atau berita itu sampai dengan sekejap saja. Maka kita kena tabayun, maka kita kena selidiki sama ada benar ke tidak perkara-perkara tersebut disebutkan dalam kitab-kitab yang berkenaan yang terdahulu. Walau bagaimanapun, kita wajib percaya bahawasanya kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, dan juga kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa AS, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tidak boleh dipertikaikan. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja secara ringkasnya, dan insyaAllah kita akan bincang lagi pada pertemuan yang akan datang kitab-kitab ini, dan kita menurut saya akan terangkan perbezaan di antara kitab dan juga suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Untuk apa tuan-tuan? Iaitu untuk mempertingkatkan amalan kita, mempertingkatkan akidah kita, mengukuhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai akidah kita terpesong daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga jangan sampai syariah kita terpesong daripada syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga akhlak kita jangan sampai terpesong daripada akhlak yang ditujukan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan sebagaimana akhlak yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, akhlaknya ialah akhlaknya yang ada dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ia menjadi petunjuk kepada kita semua dalam menangani kehidupan kita pada hari ini. Kerana tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, zaman sekarang ini orang kata zaman moden, tapi kadang-kadang kita lihat manusia ini dia kembali kepada zaman jahiliah, kembali kepada zaman dahulu kala yang tidak ada tamadun dan sebagainya. Cumanya pelaku-pelakunya saja yang berbeza, dan masa dan tempat saja yang berbeza, tapi ceritanya, sejarahnya sama dengan kaum-kaum yang terdahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang dibinasakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Kerana
Kenapa Allah sebutkan cerita berkenaan? Kerana dia adalah untuk memperingatkan kepada kita jangan berlaku seperti umat-umat yang terdahulu, supaya kita ni hidup dalam keadaan selesa, aman tentang di dunia ini, dan dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik mungkin dan tidak ada gangguan dari segi akhlak dan sebagainya. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.